Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada dalam program kita pada hari ini, program Remaja Khairul Ummah. Seperti mana yang kita ketahui, anjuran bersama Jabatan Pendidikan Pulau Pinang dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi apa-apa semua yang ada depan tu, Ustaz harap kamu semua sihat pada hari ini dan makan semua dengan keadaan yang ceria. Kamu duduk dalam keadaan yang tenang, sebab sebentar lagi kita akan mulakan satu lagi lah perbahasan tentang dosa. Itu adalah dosa yang ke-27. Bagi kamu yang ada kitab ataupun yang tak bawa, boleh ambil. Yang ada, kamu tengok Ustaz, buku hijau tu yang kamu pegang kat tangan tu, buku tu, buka muka surat 150. Ada kat situ, ada dosa nombor 27 yang dia tulis dosa memaki dan menyakiti orang Islam tu, ada. Kalau ada, betul tu. Kalau tak ada, minta kat ustaz-ustazah ke cikgu tu tukar balik naskah kamu, mungkin ada silap cetakan dan sebagainya. Baik, sebelum Ustaz nak teruskan lagi, jadi kalau boleh kat tangan kamu tu, janganlah main saja kosong macam tu, duduk gitu dengar tu je. Bagus juga dengar pun. Tapi kalau kita nak kemas lagi ingatan kita tu, bagi ada pen ke, bagi ada pensel ke, kalau ada kertas lagi bagus. Kita boleh tulis nota-nota tambahan, ada buku-buku kecil kamu boleh bawa dulu. Kalau banyak tak bawa, ustaz-ustazah yang ada kat sebelah tu berhenti sat boleh. Tayangan kita ni minta pelajar-pelajar kita pergi ambil dulu buku, baru kita boleh tulis dulu, kita boleh masukkan balik. Baik, kita nak tengok dosa yang berikutnya. Okey, kawan-kawan yang sembang kat belakang tu semua tu, kamu boleh tengok depan. Bagi tumpuan yang penuh, tak lama saja kita bincang sikit berkaitan dengan dosa memaki dan menyakiti orang Islam. Baik, orang Islam ni sebenarnya dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia secara umumnya dia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Taala. Walaupun kita tengok burung merak cantik, walaupun kita tengok ada haiwan-haiwan lain yang kita tengok cantik, indah ciptaan dia, tapi kamu kena ingat dan yakin bahawa manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia ini apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua malaikat sujud, syaitan tak mau sujud, maka marah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni satu makhluk ciptaan Allah Taala yang hebat. Manusia secara umumnya. Tapi manusia tu dia akan jadi hebat lagi bila jadi orang yang beriman. Bila jadi orang mukmin, orang beriman, maka dia tu sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hebat ni kita tak boleh sakiti dia. Orang yang hebat ni orang yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tak boleh sakiti dia. Lebih tinggi martabat dia di sisi Allah, lebih lagi kita tak boleh sakiti dia. Paling tinggi siapa dia? Para anbiya alaihi salatu wassalam. Tak boleh cakap lebih kurang bab Nabi, tak boleh cakap lebih kurang bab hina Nabi, tak boleh apa-apalah benda lah. Bukan Nabi Muhammad je, Nabi Yusuf ke, Nabi Daud ke, semua bahan-bahan berkaitan dengan Nabi SAW, semua kita tak boleh. Sebab dia kedudukan tinggi di sisi Allah. Tambah lagi manusia secara umum, tak boleh juga. Kita tahu mana tak boleh nak hina maki umat Islam ni? Tengok buku yang kamu pegang tu, 150 yang Ustaz beritahu kamu tu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka yang menyakiti orang beriman, lelaki ataupun perempuan, terhadap sesuatu yang mereka tidak kerjakan, sesungguhnya mereka memikul fitnah dan dosa yang nyata. Tu dia Allah Ta'ala sebut kata apa? Kalau kita pergi buat naya ke orang Islam, tak kira laki ke perempuan ke, nama kata mukmin sahaja, maka kita boleh duduk di track apa nama dia? Fitnah dan dosa. Ada tak banyak di kalangan kita hari ni yang buat macam tu?
Ada. Satgi Ustaz cerita kat kamu. Kita tengok. Ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut pada kita tu adalah apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat daripada surah Hujurat, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Kata Allah Ta'ala, jangan ada di kalangan kamu mengejek satu golongan yang lain, mengejek satu golongan lelaki yang lain, atau kamu mengejek golongan perempuan yang lain, kerana mungkin mereka lebih hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu. Jadi, apa yang kita nak bincang di sini adalah apabila kita buat nayak atau dosa pada siapa-siapa di kalangan umat Islam, di kawan-kawan kita ni, benda tu melibatkan dosa. Dan dosa ni, Ustaz nak ingatkan kamu lagi betul-betul itu. Cuba tengok buku yang kita pegang tu apa dia. Kalau hijau kat depan tu, Al-Kabair, maksudnya dosa-dosa besar. Yang kata, alah, buat nayak kat kawan semua, buat sakit hati orang Islam, tak apa, dosa kecil je. Yang cakap tu, Imam Zahabi letakkan dia sebagai satu kategori dia apa? Kategori dia adalah dosa-dosa besar. Maknanya tak boleh lah buat macam tu. Ada di kalangan kita buat dengan kawan-kawan kita. Banyak Ustaz. Macam mana? Macam-macam cara. Kalau kita di social media sekarang ni, kita menyakiti orang Islam. Contohnya apa dia? Tak social media pun ada. Body shaming. Kawan tu besar sikit, kita panggil macam-macam kat dia. Kawan tu kurus sikit, kita panggil macam-macam kat dia. Kawan tu besar sikit, kita panggil dia peti ais. Ada boleh panggil orang tu. Dia buat tanya orang tu. Sial kawan tu. Orang tu ejek peti ais. Orang main kelas, cikgu kata, contoh nama dia tu Adam tak? Cikgu kata Adam baca. Peti ais. Cikgu pun tak tahu. Dia tak peti ais mana pula ni? Adam kaya peti ais. Tak boleh gelar orang macam tu. Gelaran yang tidak disukai, tak boleh kita panggil dia. Dia tinggi sikit, kita panggil TNB kat dia. Sebab apa? Tiang TNB. Nanya kawan tu. Bukan tinggi, bukan macam tiang pun. Tinggi sikit pada kawan dia. Kan? Kurui, kita suka gelar. Yang lebih karut lagi, saya nak tanya, ada tak di kalangan kamu yang ada pada hari ni, ada tak buat panggil ni apa dia? Gelar cikgu dia. Ada tak? Ada. Tu duduk gelap belakang tu memang ada tu. Panggil buat-buat gitu tu. Sebab apa dia suka panggil cikgu dia? Cikgu dia botak sikit, panggil padang bola. Dia panggil padang futsal kawan tu. Sebab apa cikgu tu botak? Kawan cikgu tu cenis sikit, cikgu tu cenis sikit. Tak boleh buat begitu. Dengan cikgu, panggil nama pun tak boleh. Katalah nama cikgu tu Adnan. Ada tak kita panggil dia Pak Nan? Ada panggil gitu. Ya Allah, tak boleh buat panggil gitu. Kita kan anak murid, bukan kata menyakiti orang Islam biasa. Bahkan guru kita, mak kita, ayah kita bincang lah. Banyak dah. Kamu tengok siri-siri sebelum ni semua. Memang ada cerita berkaitan apa? Buat naya ke orang Islam dan sebagainya. Mak bapak dan sebagainya. Yang ni kita nak bincang khusus. Sebab yang ni banyak berlaku di sekolah-sekolah kamu ni lah. Tak utama remaja, anak-anak. Kita kata umur 20-an apa semua. Besar pun ada. Kita buat naya dia, sakiti dia. Kadang-kadang ada dua isu apa dia. Satu, sakiti apa nama dia? Hati dia, atau sakiti fizikal dia. Ni, kalau siapa duduk sekolah asrama ni, Ustaz nak ingatkan dia. Macam-macam dia buat dengan kawan dia. Buat burger. Apa pernah buat burger? Duduk gelak belakang tu, duduk cucuk-cucuk siku dengan kawan tu. Panggil ada tu. Dia buat apa kat kawan dia? Kawan dia duduk kat bawah, dia ambil pakat-pakat ambil tilam, main serbu atas kawan tu. Ya Allah, kemik anak orang tu. Banyak viral-viral di sekolah menengah. Sebab apa? Tumbuk kawan, pukul kawan di sekolah asrama. Tak asrama apa dia kok? Belakang sekolah, balik sekolah hang tunggu. Kami nak belasah hang. Tak boleh buat macam tu. Walaupun apa kesalahan yang dia berlaku kat kita, kalau dalam sekolah, kita bagi tahu kat siapa? Pihak guru. Kita ada guru disiplin, guru bimbingan, kaunseling. Boleh maklumkan dia. Jangan ambil tindakan sendiri. Alah, gaduh sebab apa? Sebab markah. Ya Allah, tak canggih langsung gaduh sebab markah. Sebab apa? Markah tak balai WhatsApp. La ilaha illallah. Tu pun satu isu kok. Gaduh sini, berebut perempuan, berebut laki, tarik tudung, tarik beg sekolah balik. Yang ni semua panggil yang Nabi SAW tak pernah ajak pada kita. Kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang Muslim pada orang Islam yang lain itu diharamkan darahnya. Yakni tak boleh bunuh dia, tak boleh cederakan dia.
Tak boleh, harta dia tak boleh rampas dan kena jaga kehormatan dia. Tak boleh hina dia. Kita tak boleh hina paras rupa orang, muka dia ni huduh, muka dia ni macam-macam binatang lah, katak lah, monyet lah, chimpanzee lah, king kong lah, kita gelar macam-macam kat orang. Boleh tak buat begitu? Tak boleh buat macam tu. Nabi SAW pesan kat kita 3 benda. Apa dia? 1, darah dia, tak boleh bunuh dia. Kamu ingat tak, baru ni ada satu kes, tapi kes tu tak dapat keputusan lagi. Tapi isunya adalah apa? Budak itu dibunuh. Baru tingkatan 6. Bunuh oleh siapa? Tak tahu. Masih dalam siasatan. Maknanya boleh berlaku. Banyaklah. Bukan kata kes tu kes tengah berjalan lah. Ada tak sebelum-sebelum ni pelajar sekolah tapi membunuh kawan dia sendiri? Ada. Dia duduk di sekolah, dia kata dia ponting sekolah, dia lari pergi bunuh kawan dia, kat rumah mai balik. Ya Allah Akbar. Jadi macam-macam perangai gitu. Tak boleh. Nabi SAW tak bagi. Buat naya dia, buat pukul dia, ambil barang dia, masuk dalam kelas, tiba-tiba tangkap dia, tumbuk dia, lepas tu tinggal, lepas tu lari pergi kelas lain, cari orang lain, tumbuk. Oi, mentang-mentang dia senior, tingkatan 5, dia pergi masuk kat dom kalau asrama tingkatan 2, cari budak mana, saya cari pasal, oi katil hang tak kemai, belasah dia. Boleh dah buat begitu? Tak boleh. Nabi SAW tak ajak kita perangai macam tu. Kerana Nabi SAW menyebut, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang betul-betul Islam ni apa dia? Mulut dia tak menyakiti orang. Lidah dia tak kata dekat orang. Tangan dia tak menyakiti orang. Tangan dia tak pukul orang. Tangan dia tak menyusahkan orang. Tangan dia tak ambil barang orang. Semua dia jaga. Itu benchmark atau yang Nabi SAW bagi tahu, border nak jadi orang Islam. Kata Islam tu, Muslim tu, macam tu keadaan dia. Kalau kita nama orang Islam, tapi kita duk buat naya kawan kita, buat zalimi dia, pukul dia, oi tak bagus. Bila kita lupa hak Nabi SAW ajak pada kita hari ni, kita akan tahu masalah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Dulu kamu ingat tak satu kes tentera. Dia tentera, dia masuk tentera. Kawan-kawan dia kata apa kat dia? Dia dalam bilik depa tu hilang laptop. Depa kata, ambil ke laptop tu? Dia kata, aku tak ambil laptop tu. Mana aku nak tahu laptop apa? Aku jaga barang aku je. Depa tak puas hati kat dia. Sebab apa? Depa pi buat benda khurafat. Depa pi jumpa bomo. Bomo mana tak tahu. Depa kata, ni bukan orang lain ni. Kawan duk satu bilik hampa juga yang ambil. Kata bomo tu pun merapu juga. Mereka percaya dekat bomo tu. Mereka paksa kawan ni bagi barang. Dia tak ambil. Mereka buat apa kat dia? Tekap dengan iron. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang lah. Macam mana mereka boleh sanggup iron yang panas tu, banyak kat badan dia berpuluh. Tekap di badan tu. Sampai belakang semua. Ya Allahu Akbar. Dia buat nanya kawan tu. Boleh tak kita buat perangai macam tu? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ini semua dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ustaz nak abang kat kamu, bila sekarang ni gaya tu bukanlah gaya macam mana kita cakap tu. Kan kita kata satu dari segi fizikal, pukul dia, cederakan dia, asrama ke, tak asrama ke, buat naya. Physically, maksudnya luaran. Ada satu lagi versi yang tak bagus juga, yang kita katakan apa? Sakitkan hati dia. Boleh tak kita sakitkan hati dia? Tak boleh juga. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya tak cakap depan. Saya tulis dalam Facebook. Saya komen dekat apa dia punya status dia. Kita tulis macam tu. Saya dedahkan aib dia. Oi, yang tu pun Tuhan nanti tanya juga. Ingat yang Nabi SAW, Nabi ni dia cerdik. Mukjizat. Nabi tahu dah perangai kita. Kan Nabi kata, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi. Orang Islam, orang yang selamatkan daripada lidah dia. Dulu lidah lah kata kat orang. Sekarang lidah ke? Tak. Sekarang apa? Jemari kata kat orang. Sebab tu dua benda ni Nabi tak tinggal.
Habis tahu lah pangai-pangai duk main kat Facebook lah, duk main ke IG lah, duk komen macam-macam, ada blog, ada apa sendiri semua, tulis macam-macam. Yang tu tak bagus juga tu. Apa dia yang jadi kadang-kadang sakitkan hati orang melalui apa? Grup WhatsApp dia. Dalam grup WhatsApp, kita pergi dedahkan aib dia ke orang. Hamba tahu tak, dia ni sebenarnya macam ni. Dia ni sebenarnya macam ni. Kawan tu pun tak tahu betul tak betul. Dia sebarkan benda tu, cerita pasal jahat orang, sakitkan hati dia, sampai dia terpaksa left group. Left group tu sebab apa? Bukan dia sebab hati tisu. Ada ke hak jenis hati tisu tak boleh cakap sikit, nangis sikit keluar ni. Tu tak kira. Dak ni yang betul. Kita fitnah dia, kita buat nayang ke dia, kawan-kawan dia, sampai dia seronok-seronok duk kawan dengan kita. Yalah, walaupun sekarang kan musim PKPB lah, musim PKP lah, COVID lah, kita tak boleh nak pergi sekolah macam biasa. Kita kawan tu macam mana? Dalam grup WhatsApp, kawan dalam grup Google Meet lah kita jumpa. Tapi dia buat nayang kawan dia situ, sampai kawan dia nak join grup pun rasa tak syok. Sebab apa? Orang dah tahu dah dia punya jahat dia punya buruk dia. Tu semua panggil tak bagus. Ataupun kita email dia, ataupun Facebook dia, sama ada komen di status dia, ataupun di reply dekat komen-komen orang tu, kita pergi cerita macam ni, sakitkan hati dia. Ataupun blog ke, Twitter ke, surat ke, ada ke, tulis surat ke tu, bubuh poster muka dia lekat satu sekolah, lekat satu taman, lekat satu flat. Budak ni macam ni, panggil dia. Kalau dia melibatkan maruah orang, melibatkan apa, kita katakan apa, macam benda-benda yang menyentuh keluarga dia, sehingga menyebabkan dia rasa stres, dia rasa depres, dia tak mau kawan dengan orang, dia balik rumah, dia menyendiri dengan orang. Semua tu adalah dosa-dosa yang Allah SWT akan soal kat kita di akhirat. Kamu ingat tak Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ada satu orang pahala dia berlambak, dia rajin sembahyang, rajin puasa, rajin ibadat, rajin, tapi dia ada buat satu benda apa dia suka buat nayang kat orang. Yang Nabi SAW kata apa? Tetapi dia selalu mai kat akhirat ni dia suka maki orang, tuduh orang, makan harta orang, bunuh orang, sakiti hati orang. 5 benda panggil dia. 5 benda dia buat. Apa dia buat? Bila dia sampai dekat akhirat nanti, ramai orang akan beratuk depan dia. Kita tanya, "Hei, hang ni sebab apa beratuk depan aku? Ingat tak dulu hang kata kat aku sekian-sekian macam ni, hang buat naya kat aku, hang kata kat aku, hang kutuk aku, hang cemarkan maruah aku, hang buat macam-macam kat aku." Ambil pahala kita, bagi kat dia. Ya Allah, pahala aku penat-penat buat kat akhirat, mana boleh cari pahala dah? Ambil, bagi kat orang. Pahala lagi, ambil, bagi kat orang. Ambil, bagi kat orang. Sehingga kata Nabi SAW, sementara tuntutan mereka banyak belum dipenuhi, pahala sudah habis. Habis dah bagi ke orang. Ya Allah, pahala saya tak ada dah, macam mana ni? Maka diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian daripada dosa orang tu akan ditransfer masuk dekat kita. Banyak mana hang buat naya dia, banyak mana hang tumbuk dia, banyak mana hang sakiti dia, banyak mana hang dalam konsep sekolah lah kita sembang ni. Cerita macam-macam kan. Kita nak pukul orang dalam tandas lah, buat naya kat orang lah, kawan tu masuk dalam tandas, tarik seluar dia, pergi lari buang. Ada aku tu, kawan tu duduk sampai zohor, nganga dalam tandas seorang-seorang ke tu. Nak keluar tak boleh, orang tarik seluar ke tu. Ada panggil ke tu tak? Ada panggil ke tu. Sekolah menengah ni ustaz rasa ada lagi panggil duk mengendak orang pergi tandas. La ilaha illallah, dia suka sangat lah tengok orang pergi buang air besar, buang air kecil gitu. Sama lah juga air kencing semua orang. Bukan air kencing dia keluar minum ais dengan teh ais limau. Sama tak? Sama. Kita bayang kita, kalau kita tengah pergi tandas, orang main tengok kita, panggil bagus tak panggil gitu? Tak bagus panggil gitu. Kalau kita buang yang kecil, orang main mengendak kita, bagus tak? Tak bagus panggil gitu. Dalam mengendak, cerita aib orang kat pula. Hantar tak dia ni macam ni, hantar tak dia ni macam ni. Dia, cerita dekat orang semua. Kawan tu mengendap, dia tu baru nak buka stokin, tak buka seluar lagi. Buka stokin, dia tengok stokin tingkatan 6, Hello Kitty pula. Allahu Akbar. Dia pergi cerita lah dekat grup. Hampa tahu tak dia ni, muka ganas macam ni. Hang tengok ni, muka dia bawah ni macam penuh gaduh dengan gangster tu. Siap ada jet 17 benang tang ni, Hello Kitty. Dia pakai stokin ni apa, SpongeBob. Mampus, kawan tu lambat. Stokin tak ada, ambil stokin adik dia.
cerita tu dia pergi jaja. Perangai tu kita elakkan, kita buang jauh-jauh, kerana baginda Nabi SAW tak pernah ajar kat kita buat damai, buat naya kat orang, ataupun buat benda yang tak baik dekat orang, atau apa sahaja. Yang penting kita bersatu sama-sama, kita buat perangai elok-elok, kita doa pada Allah Subhanahu Taala, Allah anugerahkan kita sikap yang baik dan sifat yang baik dan akhlak yang baik. Kerana Nabi SAW menyebut antara orang yang mulia di akhirat adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlak dia, orang yang paling rapat dengan Nabi, baginda Nabi SAW. Jadi kita doa pada Allah supaya Allah pelihara kita daripada semua dosa-dosa ni dan jadikan kita orang yang mulia di dunia, dan Allah jadikan kita mulia juga di akhirat. Okey, itu saja untuk sama-sama dengan Ustaz pada hari ini. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan Ustaz sendiri. Ingat, apa yang kita salin tu kita amalkan, dan insya-Allah kita ada ruang, kita ada peluang, kita jumpa dalam siri-siri akan datang lagi di dalam program kita nama apa? Remaja Khairul Ummah. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.